Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah untuk hari ke-17 Ramadan bertajuk Nuzulul Quran. GPS sia-sia kalau tidak digunakan. Apabila kereta kita dilengkap dengan GPS, ia tidak memberi faedah apa-apa melainkan jika kita boleh menggunakan. GPS juga menjadi sia-sia sekiranya kita sering bertindak berlainan dengan tunjuk arah yang diisyaratkan kepada kita. Begitu juga dengan Al-Quran yang syarat dengan hidayah, panduan, akan menjadi sia-sia apabila kita tidak ikut, terutamanya apabila kita tidak tahu kandungan panduan yang terdapat di dalamnya. Ini kerana erti sebuah panduan terletak pada kepatuhan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya, ia merupakan petunjuk kepada seluruh manusia dan membezakan antara perkara yang betul dan salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Terdapat dua peranan utama Al-Quran, iaitu sebagai kitab hidayah dan sebagai panduan yang menjelaskan yang halal dan yang haram. Pertama, sebagai hidayah untuk manusia, Al-Quran menjelaskan visi dan misi kehidupan manusia. Dengan kata lain, menjawab persoalan kenapa manusia datang ke bumi, apa yang perlu manusia buat, dan ke manakah arah tuju hidup manusia. Sekiranya semua persoalan ini dapat dijawab dan dihayati, artinya manusia itu faham tentang misi dan visi hidupnya. Visi penting yang ditekankan di dalam Al-Quran ialah tauhid, iaitu mengesahkan Allah dan mempunyai matlamat hidup selepas mati. Dengan kata lain, meletakkan keseluruhan matlamat hidup hanyalah semata-mata kerana Allah. Oleh kerana Al-Quran merupakan panduan untuk manusia, ia akan memberi hala tuju hidup manusia ini dari dunia hingga ke akhirat. Kesemua ini dijelaskan secara ringkas di dalam 6 rukun iman yang semua itu berkaitan dengan perkara gaib. Ini bermakna lagi kuat kita berpegang dengan 6 perkara gaib itu, lagi kita akan berjaya hidup hingga akhirat. Masalahnya, terdapat orang yang tidak yakin dengan Islam. Mereka tidak yakin Islam boleh menguruskan ekonomi dan pendidikan Islam. Apabila disebut Islam saja, gambaran mereka tentang Islam hanya untuk aspek kerohanian sahaja. Sedangkan Islam adalah agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Allah yang mencipta manusia dan Allah tahu apa yang sesuai untuk manusia. Mereka tidak yakin dengan undang-undang jenayah Islam boleh mengurangkan masalah jenayah, dan mereka kurang yakin dengan sistem percukaian Islam menyelesaikan masalah ekonomi negara. Jika tahun 80-an dulu, orang takut untuk hantar anak ke sekolah agama kerana takut nanti anak nak makan apa. Begitu juga. Biarpun banyak bank yang menggunakan sistem Islam, tetapi masih ramai lagi yang menyimpan duit dan berurusan dengan sistem perbankan yang mengamalkan riba. Ada pula yang menolak pandangan memisahkan lelaki dan perempuan kerana ia perbuatan yang tidak digalakkan di dalam Islam. Tetapi boleh terima pula keputusan untuk membuat kos kereta api khusus untuk perempuan sahaja atas alasan gangguan seksual. Alasan yang berteraskan agama ditolak, manakala alasan yang berteraskan logik diterima semua. Ini tanda tidak tahu dan tidak yakin dengan Islam. Bagaikan anak yang berusia 5 tahun mengkritik ayahnya kerana memberikannya hanya RM RM1.
ketika pergi ke tadika. Si anak tadi berpuas hati kerana wang itu sedikit, sedangkan si abang yang berusia 17 tahun pula mendapat RM5. Si anak mungkin tidak tahu hikmah kenapa ayahnya memberikannya wang RM1. Bahkan kalau diterangkan pun mungkin susah untuk dia terima. Masa depan di dunia dan di akhirat di tangan Allah. Dia tahu yang terbaik untuk manusia secara keseluruhannya, memenuhi perintah Allah sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran sebagai tanda bahawa dia mengiktiraf dan mengakui Allah adalah Tuhan yang kuasa. Saudara sidang pendengar sekalian, peranan Al-Quran yang kedua ialah menjelaskan halal haram. Kejayaan mana-mana orang di atas muka bumi ini ialah dengan mematuhi peraturan. Begitu juga dengan kejayaan di akhirat. Mestilah dengan mematuhi perintah Allah, iaitu dengan menjauhi perkara haram dan melaksanakannya yang wajib. Masalah manusia ialah merasakan bahawa yang halal itu sedikit dan yang haram itu banyak. Bila sebut Islam, banyak yang tidak boleh. Sedangkan yang haram itu sedikit dan yang halal itu banyak. Namun, bila manusia menurut hawa nafsunya, akan timbul yang haram itu banyak dan yang halal itu sedikit. Manusia yang mematuhi seluruh panduan Al-Quran ialah manusia yang mendapat hidayah dari. Justru, marilah sama-sama kita belajar Islam. Fahami kandungan Al-Quran. Ikutilah kuliah ilmu. Pelajari hukum hakam agar kita dapat faham agama yang kita sayangi ini. Dan lebih penting dari itu, kita yakin dengan Islam sebagai cara hidup yang terbaik. Selain itu, jangan lupa pula lancar menghafal surah lazim bermula dari surah An-Nas sehingga Ad-Duha terutamanya. Sebagai seorang lelaki, dia akan menjadi imam untuk dirinya dan keluarganya. Mustahil sepanjang hidup hanya baca Qul ya dan Qul huwallah. Apabila tidak lancar bacaan surah lazim, itu yang bertolak-tolak untuk menjadi imam di RNR dan di tempat awam yang lain. Jika kita tidak tahu membaca Al-Quran, belilah CD Al-Quran dan pasanglah di kereta dan di dalam rumah agar dengan demikian itu kita dapat lancar dan biasa dengan Al-Quran. Semoga dengan sambutan nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan ini dapat mengingatkan kita dengan surat dari Allah untuk kita. Bacalah surat dari Allah ini. Jangan kita baca surat kabar sahaja atau baca WhatsApp dan Facebook, tetapi mengabaikan mesej penting dari Allah di dalam Al-Quran. Membacanya sahaja mendapat pahala, dan pahala yang diberikan ialah pada setiap huruf, bukan pada setiap perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.